Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Oh, the Joshi join pada pagi gini. Okay. I tengok ramai yang join pada pagi ni. Okay, Cam. Minta spotlight kan I punya gambar ke depan. Kita masih menampakkan Cam Intan di depan. Okay. So, Alhamdulillah. Selamat pagi. Selamat pagi Awatif. Selamat pagi Bibi. Selamat pagi Hirunik. Selamat pagi Wani. Selamat pagi Mimi. Selamat pagi Lily. Okay, Angah selamat pagi. Alright. Lagi siapa lagi ada? I tengok ramai pagi ni. Alhamdulillah. Thank you so much kepada you all yang join pada sesi pagi ni. Alright. Angah kata dah boleh undur diri ke? Terpulang kat you. Okay, sama ada nak undurkan diri ataupun nak stay berada dekat dalam sesi pada hari ni sampai habis. Alright, boleh, tak ada masalah. Okay. Farah kata selamat pagi Tuan Nizam, selamat pagi juga. Alright, you all nampak screen apa sekarang ni? I masih lagi nampak Cam Intan dekat depan. Cuba komen dulu dekat bawah. Komen dulu dekat bawah. Nampak Tuan? Okay. Okay, the host has spotlight you. Okay, good. Alright, barulah bersemangat sikit kan. Okay. So, Alhamdulillah. Thank you so much kepada you all yang join pada sesi pagi ni. Ini merupakan sesi welcoming session untuk dosyik-dosyik yang baru. Dan I tengok ramai sangat yang baru hari ini. Dan Alhamdulillah, you all antara orang-orang ataupun insan-insan yang terpilih untuk berada dalam sesi pada pagi ini. Nampak warna kuning, segar. Kan, I hari ni pagi I pakai baju-baju yang berkonsepkan alam sekitar. Kita ada daun-daun pokok-pokok hijau-hijau, kuning-kuning. Kan, pagi kita kena semangat. Semangat dah you all pagi ni. Nice. Siapa yang semangat? Komen semangat. Semangat. Komen semangat. Ceria di pagi hari. Dan semangat. Yes, of course. Kena ceria di pagi hari. Dan kena semangat di pagi hari. Bila energi pagi kita bagus, kita semangat daripada pagi, insyaAllah kita punya hari itu adalah hari yang terbaik untuk diri kita. Okay. Alright. So pada yang baru, I nak tengok dulu siapa yang ada dekat dalam ni. Okay. Kalau you all tak tahu, dekat bawah tu ada button Bawah tu ada button video dekat bawah tu. You all mungkin yang belum tekan lagi on button video tu boleh tekan. I percaya dekat dalam ni baru yang first time pakai Zoom. Macam mana nak mula ni? Kan? Tak tahu macam mana nak start dengan Zoom. Suara tak dengar. Suara tak keluar. Gambar tak keluar. Okay, I ajar sikit. Okay, sebelum I mulakan. Boleh ke boleh? Boleh ke boleh? Sebab lepas pada ni, training-training yang ada, kita akan pakai Zoom. Kan? Kita akan always pakai Zoom. So you all akan always masuk Zoom dan belajar training. Sekarang ni dah mudah, tak macam dulu. Kalau dulu kena join kelas, kan? Kena pergi travel. I tengok sekarang ni duduk rumah sambil dengan anak-anak, duduk depan meja, sambil breakfast pagi. Kan? Boleh je belajar, betul tak? Senang. Sekarang ni dah mudah. Kita pakai Zoom je, janji ada internet connection. Alright, so dekat bawah tu, bahagian video tu, you all boleh tekan on kan dia. So kalau yang dah tekan tu, I akan nampak lah you punya muka kan. So make sure you ready lah. Janganlah tak bersiap kan, tengah tak berbaju, tak apa dalam bilik, berselimut dalam katil, buka pula kamera, jangan. Kan, kalau tengah masak okey, tengah masak tak ada masalah. Kan, tengah mengemas rumah tak ada masalah, sambil mendengar kemas rumah tak ada masalah. Okay. Alright. So dekat bawah tu juga, kalau you all perasan, ada button chat. Kan? Nampak ke nampak? Ada button chat. Boleh tekan dekat situ dan boleh komen. Contoh kalau I tanya any soalan, you all boleh komen. You all boleh soal jawab dekat situ. Okay. Alright. Bahagian hujung sekali, I nak highlightkan juga ada button reaction. Ni jangan usik apa-apa. Ramai orang bila I ajar ni, kejap lagi dia pergi usik.
Bila you all usik, apa yang akan berlaku, you all punya video tu daripada tangga ke 10 dia akan jadi tangga pertama. Dia akan spotlight dekat depan juga. Okay. So dekat button reaction tu, kalau you tekan, dia ada nampak bahagian raise hand. So bermaksud kalau macam you nak bertanya, you nak Q&A, you nak bersoal jawab, you boleh tekan you boleh tekan raise hand lah. Okay. So automatic you akan naik dekat atas. I tengok dah ada 2 orang tekan. Korang boleh test. Cuba tekan. I tengok. Cuba tekan raise hand dekat bawah tu. Sarah dah tekan. Bibi dah tekan. Nur Aida dah tekan. Latifah dah tekan. Amboi. Semua tekan lah. Kan? Okay. So good. Berikan tepukan untuk you all. You all boleh tekan unraise hand balik. Tekan unraise hand balik. So dia akan keluar. Okay. So berapa ramai yang dah ready untuk sesi welcoming pada pagi ni? Comment ready. I nak tengok. Comment ready. Diana kata ready. Latifah kata ready. Tiara kata ready. Jimmy kata ready. Lina kata ready. Alright. Ramai dah ready untuk sesi pagi ni. Okay. Sebelum I start dengan I punya session, I nak tanya. Siapa dekat sini first time join sesi with Zoom? Comment first time. I nak tahu yang first time. Yang baru join, mungkin probably you baru join semalam. Kan? Lepas tu mungkin baru join minggu lepas. Lepas tu first time hari ni. Tiba-tiba aku kena masuk kelas. Kenapa Kan? Tiba-tiba aku kena masuk kelas. Terjebak aku masuk kelas hari ni. Kenapa first time. Good. Ramai yang first time Okay. Alright. Okay. So bagus. I tengok ramai yang dah start pandai komen nampaknya. Kan? First time. Ada yang first time dengan I juga. Alright. Okay. So sebelum I mulakan sesi pada pagi ni, I just nak tahu you all yang berada dekat dalam ni, sebenarnya you all, background you all sebenarnya apa? Cuba komen. You all punya background apa? Kita suai kenal sekejap. Boleh? Kan? Cuba komen. You all punya background apa? Si rumah ke? Student ke? Ataupun bekerja ke? Right. Ramai yang cakap si rumah nampaknya. Sebab tu I tengok dekat rumah ada yang dengan anak-anak, ada yang tengah mengemai rumah. Kan? Ada yang fokus belajar. Ada yang bekerja. Awati kata bekerja. Fiza kata bekerja. Yang bekerja ni ada masa ke nak buat dropship? Macam mana tu? I tanya soalan sikit. Kan? Ada masa ke nak buat dropship yang bekerja ni? Kat tempat kerja. Boleh ke training? Okay. Saya suri rumah sepenuh masa buat bisnes dalam talian. Ada juga. Bermaksud you dah ada pengalaman. Kan? Okay. Alright. Apa yang sebenarnya you carilah? Kenapa you decide untuk join dropship YK Jamu Mall ni? Kenapa? Kalau boleh I tanya you, apa yang sebenarnya yang you nak? Kan? I nak kena tahu juga apa yang you nak. Kenapa you tiba-tiba you masuk dalam sesi hari ni? Tak mungkin. I cakap dengan you, tak mungkin orang decide untuk buat sesuatu kalau tak ada benda yang dia nak. Betul ke betul? Siapa setuju I cakap? Tak mungkin lah you pergi tengok iklan dekat Facebook kan? Cakap ada join dropship, siapa berminat nak jana pendapatan, nak ubah hidup. And then tiba-tiba you pergi klik, you pergi jumpa, you klik WhatsApp dengan leader-leader yang ada. And then leader registerkan you. And then leader bawa masuk you dalam sesi hari ni. Mesti ada something yang you nak. Kan? I nak tahu apa benda yang you nak sebenarnya. Ada yang cakap nak ubah hidup lebih senang, nak bantu suami cari lebih duit. Okey. Ada yang cakap nak cari income lebih, nak jadi jutawan sebab nak nampak Siti Jamu Mall bersemangat. Ada juga kan? Nak jadi macam Siti Jamu Mall. Nak pembaharuan hidup. Nak ada masa dengan anak-anak di rumah sambil buat duit sendiri. Nak tolong suami.
Ingin bantu orang yang perlu. Bagus. You all ada dream, you all ada impian, you all ada something yang you all nak capai sebenarnya. Kan? Kalaulah I cakap dengan you kalau diberi pilihan, berapa sebenarnya income monthly yang korang nak bersih? Pada level sekarang, I cakap dengan you, berapa sebenarnya you nak income yang you ada extra? Setiap orang berbeza. I tahu setiap orang ada yang dia rasa macam sekarang ni I dapat 1,000 sebulan extra pun cukup lah. Kan? Ada setengah orang dia tak cukup. I rasa macam I nak 5,000 sebulan. Pada level you, berapa sebenarnya you nak capai? Nak jadi macam Tuan Nizam, nak capai matlamat hidup, nak jadi jutawan, insyaAllah bibi I doakan. Okay. Ada yang cakap nak capai 1,000 dulu. Alright. Ada yang cakap nak capai 2,000. Ada yang cakap nak capai 5,000. Okay. Ada yang cakap nak capai 1,000. Nak 1,000 dulu. Okay. Mostly yang ada dekat dalam ni nak capai 1,000 yang pertama. Sebenarnya I cakap dengan you, nak capai 1,000 yang pertama sangat senang. You trust me. You habiskan sesi hari ni. Okay. Then you start buat tindakan. I cakap dengan you nak capai 1,000 yang pertama sangat senang. Siapa yang habiskan sesi hari ni je lah. Kan? Siapa yang tak habiskan sesi hari ni tu, I rasa macam susah lah dia nak buat 1,000 yang pertama. Okay? Boleh committed habiskan sesi hari ni. Probably kita akan habis dalam 12 lebih. Boleh kita akan habis lebih kurang sejam lebih. Nak capai 1,000 dulu. Ada yang nak 10,000 sebulan. Okay? Lepas tu ada yang nak 3,000. Ada yang nak 2,000, ada yang nak 1,000. Okay, mostly I tengok ramai yang nak lebih kurang dalam 5,000 lah. Okay. I percaya you all boleh capai. Sebab bila I guide seseorang, I akan start tanya apa sebenarnya yang you nak. Berapa income yang you nak. Kan? Sebab I punya talk dropship, normally, waktu first dia jumpa dengan I, dia bercakap dengan I, mostly macam you all juga. Kan, cakap nak 1,000 sebulan, cakap nak 2,000 sebulan. Sekarang you tahu berapa income dia? Siapa nak tahu? Kan, selepas 4 bulan, selepas 6 bulan, kan, dia konsisten belajar, dia konsisten beri komitmen, dia konsisten buat tindakan. Siapa nak tahu berapa income dia setiap bulan? Komen nak tahu? Komen nak tahu? Nak tahu Tuan Nizam? Okay. Income paling kurang pun nak cakap dengan you setiap bulan. Okay. Ada one outing lah. Ada seorang ni dia pun suri rumah. Bukan suri rumah. Dia surah rumah. Okay. Sebelum ni meniaga macam-macam juga. Okay. Dia meniaga produk makanan. Tak silap I. Dan macam-macam produk dia jual. Tak pernah pun capai 2,000 sebulan. Tapi once dia join White Keys, macam I cakap tadi, dia really commitment, and now income dia lebih kurang 20,000 sebulan. 20,000 sebulan kan? Siapa dekat sini lah yang rasa kalau ya Allah ya Tuhanku, happynya ya Allah kalau aku dapat paling kurang pun 10,000 sebulan. Siapa yang really nak kalau you boleh dapat 10,000 sebulan income setiap bulan? Siapa yang betul-betul nak? Kan? I percaya kalau you boleh buat 10,000 sebulan bersih setiap bulan, macam-macam benda yang you boleh buat. You boleh bagi kat family you, you boleh ubah nasib family you, you boleh ubah nasib diri you. Probably mungkin you sebelum ni you dihina, you dicaci, orang tak percaya dengan you. Kan? You ada income yang lebih, you boleh buktikan dekat orang luar sana yang cakap dekat you selama hari ni yang tak percaya dekat you ataupun yang merendah-rendahkan you, you boleh buktikan dekat dia yang you sebenarnya mampu berjaya. Setuju tak cakap? Kan? That's my journey. I punya perjalanan hidup. Kejap lagi I share dengan you I punya perjalanan hidup. Ada yang nak dengar ke? Ke korang dah biasa dengar? Kalau I share, ada yang nak dengar ke I punya journey hidup?
Nak dengar, nak dengar. Okey, nak dengar. I cakap dengan you I punya journey hidup is not easy. Tak mudah. Sangat-sangat tak mudah. Kalau orang rasa macam bila orang tengok I tu kan, kalau you tengok luaran, sebenarnya struggle yang I hadapi 10 ke 100 kali ganda lebih susah daripada apa yang you nampak. Sebab I dilahirkan daripada kecil, I memang dilahirkan seorang OKU. Okay, probably kalau you all kenal I sekarang, mungkin you all kenal I dengan jutawan OKU. Tapi sebenarnya sebelum ni, kehidupan I tak senang pun. I bukanlah dilahirkan dalam keluarga yang kaya. Mak bapak bukanlah orang jutawan, tidak. Kan? Kita dilahirkan dalam family yang miskin. Ada tak you all yang ada dekat dalam ni dilahirkan dalam keluarga yang miskin, yang susah? Kan, dulu kita nak makan pun susah, mak ayah nak belikan kita something pun tak ada duit. Ada tak? Kan? Kita nak something, kita minta dengan mak ayah kita pun mak ayah kita tak boleh nak bagi. Sebab diorang tak ada duit. Kita duduk kawasan rumah setinggan, nak makan mewah tu memang jauh sekali lah. Kan? I ingat lagi waktu I kecil, ayah I kerja, my mum si rumah. Dia memang si rumah yang suka meniaga. So dia akan buat macam-macam untuk dapatkan extra income. So every day, ayah I akan allocatekan RM5 untuk my mum. Dia akan allocatekan RM5. My mum akan belanja RM5 satu hari untuk bagi kita orang makan adik-beradik 8 orang. Sebab 6 orang campur mak dan ayah, ada 8 orang adik-beradik semua. Termasuk mak ayah. RM5 Kan? Itulah yang nak beli beras. Itulah nak beli ikan. Itulah nak beli sayur. Makan bercatu. Kan? So that's why I sangat faham. Kalau yang ada dekat dalam ni, you all probably mungkin berasal daripada orang yang susah. I sangat faham dan I sangat percaya semua orang ada peluang untuk berjaya. Semua orang ada peluang untuk menjadi jutawan. Semua orang ada peluang untuk ubah nasib hidup dia dan ubah nasib family dia. Faham? Okay. Sebab tu saya semangat. Kenapa Tuan Nizam boleh, saya tak boleh. Saya daripada keluarga yang susah. You lebih beruntung. Saya cakap dengan you lebih beruntung. You lahir dalam keluarga yang susah. You dilahirkan dalam keadaan yang sempurna. You sangat beruntung. Sebab tu kalau bila I jumpa dengan somebody, once dia datang, dia jumpa dengan I, dan I tahu keadaan kondisi dia, dia cakap dia susah. Dia cakap dia dah buat macam-macam benda tapi tak boleh berjaya. Apa yang Tuan Nizam boleh tolong dia? I just cakap dalam hati I apa tau? You sangat beruntung daripada I. You ada kaki, you ada tangan, you boleh bergerak sendiri. You boleh buat apa yang you nak buat. Kan? Kalau you tak betul-betul beri manfaat, you tak gunakan kelebihan yang Tuhan bagi, Tuhan lahirkan seseorang ni, dia keluarkan you, of course, sebab dia nak tengok you beri manfaat pada orang lain. Okay? So, gunakan kelebihan yang ada, yang Tuhan bagi dekat you. Alright? Okay. So, I start dengan I punya journey. I rasa, so far sekarang, I rasa kalau I tak buat apa yang I buat sekarang pun, I dah boleh
I dah boleh stop doing apa yang I buat because of I memang dah ada income, I memang dah ada investment, I dah boleh retire. Kan? I boleh just cuti dengan my family. Banyak perkara-perkara baik yang datang dalam hidup I. Banyak benda-benda yang baik ada dalam hidup I. Kalau I decide, kalau I tak nak stress every day dengan run office, dengan bercakap dengan dropship, everything semua, I boleh. I sangat boleh. Tapi kalau orang tanya kenapa I buat apa yang I buat sekarang, sebab I ada vision yang sangat besar. Okay, dalam hidup I ada vision yang sangat besar. I ada matlamat yang sangat besar. Sebab tu apa yang membezakan orang tu berjaya adalah daripada matlamat dia. Sejauh mana kejayaan dia tu adalah matlamat dia. Sebenarnya matlamat tu adalah matlamat yang you memang dah set. You dah set dalam diri you. Matlamat you nak jadi apa? You nak berada pada level macam mana? Okay? Tuhan setkan diri you ikut apa yang you fikir sebenarnya. Kalau you punya matlamat kecil, I cakap dengan you, Tuhan akan bagi you perjalanan hidup you ni sekadar kecil-kecilan. Apa yang you dapat ni pun sekadar kecil-kecilan. That's why kenapa you tengok ada orang yang meniaga, kenapa ada orang yang bekerja, kenapa ada yang orang sederhana kaya, ada yang betul-betul kaya. Kenapa? Because I cakap dengan you sebabkan matlamat dia. Okay, kalau dia ada matlamat yang sangat besar, Tuhan akan bagi you. Lagi ramai you nak tolong orang, lagi ramai you nak bantu orang, lagi besar impian you, rezeki you akan lebih besar. Okay? So far dapat I punya intro pagi ni. Itu baru intro. I tak masuk lagi I punya topik. Kan? Dapat. Alright. Okay. So I nak go through sekejap a few gambar-gambar. Mungkin probably I boleh share dengan you betapa I cakap betapa bersyukurnya hidup I. Betapa gembiranya apa yang Tuhan dah bagi dekat I. Dan I nak share dengan you all. Boleh ke boleh? I just nak share benda ni sebagai satu inspirasi. I bukan nak tunjukkan yang I riak, tidak. I just nak tunjukkan sebagai satu inspirasi pada you. Supaya you boleh melihat dengan mata you sendiri. Sebenarnya semua orang boleh berjaya. Semua orang boleh mencapai impian apa yang dia nak capai. Alright, jom kita start. Amin. Open the slide. Okay. Next. Ini adalah I punya kata-kata, ataupun kalau orang tanya dengan I apa I punya prinsip dalam hidup adalah, I punya prinsip adalah jangan mati sebelum mati. Itu I punya prinsip dalam hidup. Apa maksud prinsip jangan mati sebelum mati ni adalah, selagi kau diberi nafas, Tuhan bagi kau nyawa, you ada nafas, you boleh bergerak, you buatlah sedaya upaya untuk berjaya. Okay? That's why I punya prinsip jangan mati sebelum mati. Apa saja cabaran yang ada depan mata I, apa saja cabaran yang I lalui, I takkan pernah give up, I takkan pernah kental, I takkan pernah takut. I redah je. Okay? And then, Alhamdulillah umur I tahun ni adalah 32 tahun. Ada ke yang 32 tahun dekat dalam ni? Umur I 32 tahun ni dan I merupakan CEO of Jambu Muslim Mahat. Ada juga Ken, dah sama umur kita. Okay, dan banyak achievement yang I dah capai dalam hidup. Kejap-kejap I boleh share dengan you. Dan I merupakan title reshoot selama 7 tahun ya Min. Tolong adjust kat situ. Okay, 7 tahun. I starting 2015. Okay, sekarang dah 2022. So I start 2015. A lot of thing I belajar sebab I bukanlah orang yang belajar tinggi. Probably kalau you kenal I hanya bersekolah sampai darjah 6 je. Kan? Dah lah sekolah sampai darjah 6 je. Keluarga pula miskin.
Lepas tu lahir pula dalam keadaan cacat. You rasa macam mana I survive I punya hidup? Macam mana I survive I punya hidup? Kan? Waktu I kecil doktor pernah cakap dengan my mum, I punya umur sepatutnya sampai umur 19 tahun je. Sebab kondisi keadaan I yang sangat, boleh dikatakan sangat kritikal. Kan? Sebab I tak boleh bergerak, hanya boleh gerakkan 3 jari je. So kalau tak ada orang yang betul-betul jaga I, kalau I tak ada duit, I tak boleh hire orang, tak ada orang yang boleh uruskan I siang malam, I ni macam baby tau. Even malam pun, I think kalau baby pun lebih kuat daripada I. Sebab baby ni dia boleh berguling, dia boleh menerap, I tak boleh langsung. So memang ada orang yang jaga I siang dan malam. So that's why doktor jangka I punya umur sampai 19 tahun je. Kalau tak ada orang yang betul-betul jaga I, memang I think that's I punya umur sampai takat tu je lah. Tapi Alhamdulillah, I cakap dengan you, Tuhan bagi I a great journey in my life. Probably untuk I share dengan you all semua. Probably untuk I share dengan ramai orang dekat luar sana. Sebab tu I tak stop. I tak stop. I punya apa yang I buat sekarang. Dan I ada vision yang sangat besar. I nak membina 100 jutawan dropship. I doakan you all yang berada dekat dalam ni, yang committed dalam sesi welcoming hari ni. Kalau you betul-betul nak, kalau you betul-betul adalah insan yang terpilih, yang Tuhan nak ubah nasib hidup you, I doakan you supaya you adalah salah seorang daripada 100 jutawan yang I nak bina. Amin. Komen amin. Kita sama-sama doakan. Okay. Next, amin. Okay. So dalam masa sama juga, probably you know, Siti Jamu Mall, dia adalah my sister, adik. Dia adik I nombor 4. Dan Alhamdulillah sepanjang I doing the business. Waktu I 2015, dia sekolah lagi. Tapi since sekolah, dia dah tolong I. Banyak benda yang dia dah bantu I dalam business. Dan I doing the Jamu Mall pada 2017. Dia sangat banyak bantu I dalam business. Dan pada 2019, I jadikan dia as a co-founder for the company dan I jadikan dia director. Dan kami sama-sama combine untuk membina lebih ramai orang berjaya. So kalau I tadi umur 32, Siti adalah umur 22 tahun. Dia adalah co-founder of Jamu Mall. Dia pun sama-sama belajar dengan I juga dalam research since 2015 lagi. Dan kami bergabung untuk membantu, kami bergabung dalam satu vision adalah ingin membina 100 jutawan dropship. Okay, next. Ini antara a few achievement yang I ada. Okay, I pernah keluarkan buku juga pada tahun 2018. Buku ni ada dekat Popular Bookstore, ada dekat MPH. Dan I collaborate dengan, kalau you all kenal dengan Sifu Jamal, Sifu FB8. Okay, I collaborate dengan dia untuk keluarkan this book. Dan I launching pun dekat dalam event dia. 3 jari daripada Tuhan. Dan buku ni adalah buku inspirasi di mana aku yang OKU pun boleh buat bisnes. Anda, I share dekat dalam ni. I share the inspirasi supaya orang lain baca. Yang semua orang, you lebih bertuah daripada I dan you sepatutnya buat sesuatu untuk hidup you. Alright. Okay, dan baru-baru ni I achieve juga achievement yang paling latest. I tersenarai dalam 100 usahawan jutawan.
Probably kalau you all boleh download this book dekat Reshoot punya website, you all boleh pergi baca dekat dalam tu. Ada I punya story dan juga Siti Jamal punya story. Dan kami terpilih dalam 100 jutawan usahawan yang terpilih yang sale dia berjuta-juta. Bukan sale dia puluh-puluh ribu, bukan sale dia ratus-ratus ribu. Alhamdulillah. Okay, next. This is my mentor, Datuk Wira Haji Dr. Aizan Osman. This is my office. Gambar sebelah kanan tu, I travel to Seoul, Korea. I pergi kepada, ini I tak ingat dekat mana, ada satu pulau ni. Ada satu pulau, nama dia, I tak ingat, tapi tempat yang diorang shooting Winter Sonata tu kalau you tahu. I pergi sana Korea dekat Tokyo. Dan I berjalan-jalan dengan my family. Ini adalah I gambar, kalau you tengok, I berkerusi roda tapi boleh sampai ke negara orang lain. Okay. Dengan I punya family. Dan I percaya dekat dalam ni korang pun mesti ada keinginan untuk pergi melancong, untuk pergi keluar negara. Betul tak? Ada tak siapa yang nak bercuti keluar negara dengan family, bawa family? Probably mungkin pergi umrah. Probably mungkin pergi, mana you nak pergi? Indonesia ataupun Singapura. Kan? So I dah sampai dah banyak negara, which is dulu I rasa macam dulu I rasa macam mustahil. You bayangkan dalam keadaan yang I tak boleh bergerak langsung, kejap lagi I tunjuk kat you a few gambar macam mana I travel. I terpaksa bawa 4 orang untuk usung I masuk flight, untuk jaga I dalam flight, and then habis turun flight itu orang usung pula keluar daripada flight untuk keluar. So normally bila I naik flight, I adalah orang yang pertama akan masuk. So cabin crew tu akan biarkan yang lain tu masuk lewat. Dia akan uruskan I masuk dulu. Okay, bila dah sampai kat tempat yang dituju, contoh I pergi dekat sini dekat Korea ni, bila dah sampai dekat Korea, I adalah orang yang paling last akan keluar. Dia akan habiskan semua orang dekat dalam flight tu untuk keluar, dan baru uruskan I untuk keluar. Bayangkan struggle macam mana nak travel. Okay, next. Ni antara gambar I dalam flight. Sebelah tu adalah ayah I. Ya, so I flight, I bukan naik biasa. I akan ambil business class. Kan? Kita ada duit, kita mampu. So of course kalau kita mampu, kita bayarlah lebih. Kan? And then yang ni dekat Jepun. Alhamdulillah, Tokyo, Jepun. So I sangat suka pergi Jepun ni sebenarnya, dekat Tokyo ni, sebab dia punya facilities dia sangat orang kata apa, untuk OKU ni diorang sangat sediakan facilities tu, daripada tangga, daripada lift, boleh katakan semua tempat. Dia sangat mesra OKU. Kalau dekat Malaysia ni orang cakap mesra OKU, sebenarnya tak mesra. Sebab tu I punya impian terbesar adalah I nak ubah facilities dekat Malaysia ni. I nak jadikan semua tempat adalah mesra OKU. Sebab you mungkin you tak faham apa yang orang-orang OKU ni rasa tau. Bila pergi satu-satu bangunan, contoh macam I businessman, sometimes kita ada appointment pergi kat tempat orang, kan? Bila kita pergi satu-satu tempat tu, sometimes dia tak ada lift, dia ada tangga, dan kita tak boleh nak naik. So normally I akan pergi dan I akan tengok tempat, oh okay tak boleh naik, tak apalah, I just tunggu kat bawah. Sebab I bukan orang yang jenis nak marah-marah ke apa ke, tak apa, I tunggu dekat bawah. So normally PA I ataupun adik I lah yang akan uruskan kalau I tak boleh nak masuk atau I tak boleh nak naik. Kan? So korang senang. Apa yang you all nak bagi alasan lagi? Kan? Kalau perlu panjat office orang, pergilah panjat. Tak ada alasan kot. Betul ke betul? Betul. Kan?
Okay. So, ni juga gambar I dekat Tokyo. I pergi dekat Tokyo. Ni adalah Intercontinental Tokyo Probably kalau you all boleh tengok harga dia. I travel ni waktu ni satu malam 6,000 bilik tu. Satu malam 6,000 dekat Tokyo. Kan? Tapi rasa best bila ada live journey yang macam ni. Rasa seronok. You ada duit untuk bayar, you ada duit untuk spend, you tak takut duit you habis. Kan? Seronok seronok. Memang sangat seronok. Yes. Tapi untuk berada pada level ni, of course, I dah lalui banyak sangat struggle, I dah lalui banyak sangat cabaran dalam hidup. Kejap lagi I share dengan you. Okay, next. Okay. This is achievement yang I ada. I dah biasa dah kalau masuk TV, paper, metro, surat khabar, majalah. I memang dah biasa. So orang akan invite I untuk event inspiration. So ni antara achievement yang I ada lah. Okay, semangat OKU luar biasa. I dipanggil TV9 dalam Nasi Lemak Kopi O, Metro untuk muka depan. Business I, okay, banyak parcel sampai penuh office. Okay, next. Ni antara TV3 punya achievement dan I doing the FB live, kan? I adalah orang belakang di sebalik Jamu Mall. Kalau you all tengok konten-konten creator yang apa yang Siti Jamu Mall tu buat, yang dia sanggup mandi kolam, sanggup terjun bangunan apa semua tu, sanggup marah-marah semua tu, I lah dekat belakang dia. Okay. Okay, next. Ini antara a big achievement untuk tahun 2020. Okay. This is Wisma Jamu Mall 4 tingkat dekat Setia Alam. Alhamdulillah, syukur. Syukur sangat-sangat. Banyak sangat benda-benda yang baik. Banyak-banyak benda yang bagus yang Tuhan dah bagi dekat hidup I. Dan I boleh sampai ada Wisma Jamu Mall yang sangat besar dekat Setia Alam. Probably kalau nanti you all berpeluang untuk datang Setia Alam, singgahlah I punya office. Ada ke yang nak singgah? Ada? Kita sekarang tengah buat renovation sikit. Ada. Okay. Good. Okay, next. Inilah, kan? Gambar I 2019, 2011. Cuba tengok betul-betul. Cuba you all tengok dan tenung. Tengok dan tenung. Tengok dan tenung dan bayangkan diri you. Bayangkan diri you sekarang. Okay. Bayangkan diri you lagi 9 tahun ke depan. Kalau you start buat tindakan daripada sekarang. Okay. You tengok diri you. You bayangkan. You tengok daripada 2011 I tengok keadaan I. Dengan Siti Jamu Mall dekat sebelah tu. Now you tengok. Berapa jauh perubahan. Berapa jauh perubahan diri. Kalau dulu orang tengok macam seseorang yang tak ada harapan. Seseorang yang tak tahulah hala tuju dia macam mana. Masa depan dia macam mana. Tapi you tengok sekarang 2019. Ini waktu 2019 I ambil gambar ni. Kan? Sangat jauh berbeza. Kalau gambar yang tengah tu, itulah cara I main laptop, komputer. You tengok I punya jari, semua bengkok. Kan? Tapi I usaha, I tekan satu keyboard. Yang sebelah kanan tu, kalau you tengok I baring, depan tu ada cabin crew kan. Itu depan kapal terbang. Depan pintu kapal terbang. Normally I akan diusung, I akan dibaringkan macam tu depan kapal terbang. And then diorang dah ready kat I punya seat dekat dalam. Dan barulah diorang akan angkat I masuk. Kalau nak cerita pasal malu, nak cerita pasal segan, semua ada. Kan? Nak cerita pasal tak confident diri, tak yakin diri, semua ada. Kalau I decide untuk
I tak buat apa yang I buat. Kalau I nak fikir I punya masalah hidup, I nak fikir I punya malu, I nak fikir I punya rasa tak confident tu, I takkan capai apa impian yang I nak. Even nak pergi sampai ke luar negara ni buat I takkan capai. Kan? Sebab tu, kita kena redah je. Jangan peduli apa orang nak cakap. Kita adalah diri kita. Apa yang kita nak, kita cuba capai. Faham ke faham? Faham? Okay, sekejap. Admin, standby. Kejap lagi, unmute kan balik. I nak minum sekejap. Boleh ke boleh? Boleh you all? I minum sekejap, boleh? I mute sekejap. I mute, admin terus unmute je. Kejap lagi I open balik. Alright, sekejap. Okay. Jom kita sambung balik. Boleh? Boleh kita sambung? Boleh kita sambung? Komen dulu boleh? Silakan. Alright. Okay, jom kita masuk balik slide tadi. Okay. Next. Segalanya adalah bermulanya di sini. Apa yang you guys, apa yang you all nampak dan you all faham daripada gambar ni? Ada 3 gambar yang letak. Apa yang you all nampak dan you all faham daripada gambar ni? Cik komen. Ya. Mimi kata kepayahan, Izzah kata sedih. Okay. Ada lagi yang nak komen? Apa yang you nampak dan you faham daripada gambar ni? Aina kata usaha. Akmal kata usaha untuk terus maju ke depan. Okay. Alright. Bagi I, 3 gambar ni adalah 3 gambar yang sangat bermakna untuk I. Sangat bermakna. Sebab I ni orang yang sebelum ni I adalah orang yang tak suka bergambar. I adalah orang yang sangat tak suka bergambar. Yelah, mana mungkin kita nak tunjukkan gambar kita yang dalam keadaan yang teruk. Dalam keadaan yang tak sempurna. Kan? Bila kita tak ada low confidence, kita dalam keadaan low confidence, tak mungkin kita nak bergambar, betul tak? Kan? Contoh you all lah. Sometimes kalau you all dah tak ready betul-betul, pakai makeup betul-betul, kan? Tak bersiap. Mungkin tak mandi. Nak ke bergambar? Kan? Kau tak nak. So 3 gambar ni adalah 3 yang sangat bermakna bagi I. Kalau you tengok gambar yang dekat tengah tu, itulah family I. Okay. Itu antara gambar yang I ada waktu I kecil.
So you tengok, kita orang bukan, macam I cakap lah, kita orang bukan senang. Kawasan rumah setinggan, pakaian pun biasa je. My mum dulu kalau nak beli baju kan, dia akan beli baju-baju bundle. So baju bundle, seluar bundle yang 20 sen, 50 sen, RM1. So itulah dia akan beli untuk tukar pakaian kita orang adik-beradik. Dan gambar I yang sebelah kanan tu, saya tengok yang I tengah baring tu, itu adalah journey I pergi belajar. I tak pernah boleh lupa journey I pergi belajar ni. I pergi belajar dengan Datuk Wira dekat Phuket, Thailand. Phuket, Thailand travel pakai kereta. Ramai orang bila dia nak pergi belajar, kawan-kawan I semua naik flight. Tapi waktu ni I decide untuk naik kereta sebab I rasa macam, oh Thailand ni boleh bawa masuk kereta. So senang lah sebab I biasa kalau macam travel, pergi luar negara, I akan cari transportation special. So kalau macam Thailand ni, boleh masuk kereta. I punya kereta memang special sebab belakang I renovate, letak dekat lift, I letak lift everything semua. I boleh terus masuk. So I travel pergi belajar daripada Shah Alam, travel pergi Phuket, you bayangkan 26 jam pergi, 26 jam balik. Jauh gila weh. Jauh gila. Sangat jauh. I memang tak boleh lupa lah that moment. I sampai sana, I cakap dengan you, habis the program, I ada program 4 hari, 5 hari. Hari last day tu, diorang bawa anak-anak didik ni, pergi naik boat, I tak pergi. Balik je tu, I terus demam seminggu. Sebab badan I semua sakit. Duduk dalam kereta 26 jam pergi, 26 jam balik. Lepas tu I sambung pula kelas 5 hari. Hanya untuk belajar. That's why I cakap kalau macam you all ni tak betul-betul beri komitmen untuk belajar, you all adalah orang yang paling rugi. Sebab sekarang adalah masa yang paling senang untuk belajar. Tak perlu nak keluar, duduk rumah, just spend time masa, dengar. Kan? Macam-macam benda boleh belajar. Dan yang sebelah kiri tu lah adalah gambar ayah I mandikan I. Kalau you tengok macam tu lah keadaan I bukan boleh pakai shower lah. Kan? Ada orang boleh pakai jacuzzi, boleh pakai bathtub. Tak, I tak boleh. I akan dibaringkan dekat bawah macam tu, dekat lantai, dan I akan dimandikan macam tu. So probably kalau I nak masuk kelas, kalau kelas I tu waktu pukul 8.30 pagi, pukul 4 I dah kena bangun. I dah kena ready. Pukul 4 I dah ready. I ingat lagi ada satu program ni, Datuk Wira buat program leadership. 6 hari tau. 6 hari program leadership dekat Shah Alam. Waktu tu, you bayangkan, habis kelas pukul 2 pagi, masuk balik kelas pukul 5 pagi. I memang, terus terang I cakap dengan you, 5 hari tu I tak mandi. I just lap-lap je. I just tidur atas wheelchair. 5 hari. Kan? Macam mana I nak bersiap? Memang masa I memang tak sempat. I dah tak ada masa nak turun daripada wheelchair kejap lagi nak bersiap lagi nak naik. Tak ada masa. I memang 5 hari tu I akan tidur atas wheelchair I je. Alhamdulillah lah I punya wheelchair ni memang boleh baring. Boleh jadikan macam katil. So I just tidur atas wheelchair je lah 5 hari. Tapi I committed habiskan kelas 5 hari. Dan 5 hari I punya kelas, I tak kena denda langsung. Waktu kelas tu I cakap dengan you, kalau you lambat 1 minit, you kena compound 1,000 hari pertama. You kena compound 3,000 hari kedua. You kena compound 5,000 hari ketiga. Dalam grup you ni ada 8 orang, setiap orang kena bayar. Kalau kena bayar 1,000, 8,000 lah satu grup kena collect. Tapi Alhamdulillah, I punya grup tak kena bayar langsung. Walaupun yang lain tu ada kaki tangan sempurna, I tak ada kaki tangan sempurna, tapi I masih komitmen. Sebab I sangat berpegang pada prinsip komitmen.
I sangat berpegang pada prinsip yang attitude tu you kena jaga. Bila you nak berjaya, attitude you bagus, insyaAllah you boleh berjaya. Dapat sesuatu daripada I share pada pagi ni? Siapa dapat sesuatu komen? No, Aina kata dapat. Dapat, Siti Zainal kata. Alright, Latifah kata dapat. Okay, next. Kita teruskan. Ini adalah pada tahun Jun. Kalau you tengok pada tahun 2020, I post dekat Facebook group Aku Jutawan Roadsheet 20 hari bulan 6 2020. Waktu ni I baru je balik daripada jumpa dengan Datuk Wira. Okay, probably you know I start the business daripada 2015 lagi. Okay, daripada 2015 I join Richwork. Kalau nak cerita I punya perjalanan bisnes kecil-kecil adalah daripada I habis dia darjah 6. I habis darjah 6, I dah tak sekolah. And then pada tahun 2005 macam tu I start the business. Sampailah 2015 baru I jumpa dengan Datuk Wira as a Titan. Waktu tu boleh lah I cakap dengan you, business sendiri dekat rumah. Kan? Boleh lah. Dapatlah 20,000, 30,000, paling tinggi pun I boleh buat 80,000 sebulan. Dan I jumpa dengan Datuk Wira pada 2015. Pada waktu ni, kenapa I start jumpa cari orang? That's why I tanya tadi waktu mula I tanya you all pada mula tadi, kenapa korang masuk dekat dalam sesi Zoom ni? Apa yang buatkan korang ada dekat dalam sesi Zoom ni? Kan? I tanya dengan you all. Sebab kita ni kalau tak ada benda yang kita cari, tak mungkin kita akan buat sesuatu. Kan? So waktu 2015, 2014, I punya hidup, I diuji waktu tu. I diuji ketika tu adalah I punya parent, diorang dah tak sehaluan. 2014, diorang dah tak sehaluan. So, I sebagai seorang yang dilahirkan OKU, of course, I sangat bergantung kepada I punya parent. I sangat bergantung kepada I punya mak. I sangat bergantung kepada I punya ayah. Dan I punya adik-beradik. So pada 2014, bila keluarga kami diuji, my parents dah tak sehaluan dan diorang terpaksa decide untuk bercerai. So waktu tu I rasa macam lost. I sangat lost. Walaupun I ada bisnes, I ada duit waktu tu. I boleh hantar my mom travel. I boleh hantar my dad travel. Tapi I tak pergi mana-mana. I just duduk dekat rumah je. I tak keluar. Daripada 2005, I cakap dengan you, sampai 2015. I changed my life. I usaha sungguh-sungguh. I cari duit untuk family I. And end up pada 2015, 2014 I diuji. Dan I rasa waktu tu I sangat lost.
Dan I start realize actually sebanyak mana pun duit yang kita ada, kalau kita tak ada kebahagiaan untuk diri kita dan kita tak ada kebahagiaan untuk apa yang kita nak dan kita tak bantu lebih ramai orang, kita akan stuck. So waktu tu lah I decide untuk keluar daripada I punya kepompong hidup. Kepompong hidup I yang I tak pernah sebelum sama hari ni, I tak pernah nak jumpa dengan orang. I malu, I tak pernah nak berdepan dengan orang. Aku rasa diri aku ni loser. Aku rasa diri aku ni tak boleh. Aku rasa diri aku ni bodoh. Pada 2015 tu lah turning point I datang. Dan I start pergi belajar keluar. I cakap dengan you 10 tahun I kurungkan diri I dekat rumah. Tak ada siapa boleh jumpa I. I tak pernah jumpa dengan orang 10 tahun dekat rumah. 2015 tu lah yang I start change my life. I keluar. I cari Datuk Wira. Dan dia start ubah hidup I. Benda yang paling I tak boleh lupa adalah pada guru I adalah kepercayaan yang dia bagi pada I. Sebab tu probably semalam I baru je share dengan Hero. I punya group, I ada group dengan Hero tau. Hero ni adalah top dropship. So semalam I baru je share dengan diorang. I cakap sometimes guru sangat nampak potensi anak buah. Okay. Guru sangat nampak potensi anak murid. Tetapi anak murid belum tentu nampak potensi diri dia. Guru sangat nampak ke mana you akan jadi. Belum tentu anak murid akan nampak apa ke mana dia akan capai. So Alhamdulillah 2015 tu I dapat kepercayaan daripada Datuk Wira. I join Titan. I terus masuk Titan. Dan dia bagi I semangat. Dia bagi I something yang bagi I kepercayaan yang I tak boleh beli dekat mana-mana. Dan I start Jamu Mall pada 2017. I start review produk orang lain. Okay, kalau you tahu produk-produk yang terkenal macam Founder, Cik Ta. Okay, Rosita Cik Wan ada produk dia dulu, produk produk goyang dara ke apa, I tak ingat. Produk pencuci wanita dia ada buat dulu, produk Nuraisa. Brand-brand terkenal macam Mustika Ratu kan. Diorang ada masuk I punya company dan I tolong untuk marketkan diorang punya produk dan reviewkan diorang punya produk. Itulah Jamu Mall I start daripada 2017 sampailah 2020. Dan I decide waktu tu, I baru habis, I join waktu ni. Kalau you tengok gambar ni adalah gambar yang I ada sesi one-to-one dengan Datuk Wira pada bulan 6 2020. So balik je daripada tu, I terus post ni. So balik je pada 2020 tu, I start fikir untuk keluarkan satu produk which is White Kish, produk pemutih gigi. Di mana produk tu I dah jual daripada 2015 tau. Daripada 2017. Daripada awal kemunculan Jamu Mall tu kita memang dah jual dah produk tu. Cuma produk tu adalah produk yang tak di rebranding lah. Produk tu memang sangat berkesan dalam banyak-banyak produk tu yang paling banyak repeat order. Sebab I jual macam-macam produk, I cakap you. I jual produk kurus, produk rambut, produk putih, produk makeup, produk foundation, produk ketat, produk kuat. Semua I jual dalam Jamu Mall. Tapi produk yang I jual White Kiss sekarang ni adalah produk yang sustain daripada 2017 sampai sekarang. That's why I decide pada 2020 tu kita nak rebranding balik.
Dan waktu tu, I setkan matlamat iaitu, I nak misi melahirkan 100 jutawan pada tahun 2021. I nak setkan, I dah siap setkan waktu tu. I nak melahirkan jutawan. So, Alhamdulillah, the journey sangat, orang kata niat yang sangat baik. Okay, dengan niat yang ada, dengan impian yang ada, I dah membina beberapa jutawan. Berapa ramai yang nak tengok diorang punya result? Komen tak? I nak share dekat you beberapa result. Probably I tak ambil semualah. Alhamdulillah sekarang Jamu Mall Whitekish kita dah ada 20,000 dropship yang mendaftar. Dan kita ada ribuan dropship yang aktif. Okay. So that's why Alhamdulillah pada tahun 2021 ni, dalam tempoh 10 bulan, kenapa I tersenarai antara 100 jutawan? Sebab pada tahun ni dalam masa tempoh 10 bulan, I dah buat 10 juta ringgit. My company dah doing 10 juta ringgit. Sebab tu tadi I cakap dengan you nak buat 1,000 sebulan, senang. You cakap you nak buat 10,000 sebulan, senang. Yang tak senangnya adalah diri you, nak ke tidak. Itu susah. Yang tak mudahnya adalah diri you. Kalau diri you masih berada pada level yang sama, masih berada pada takut yang sama, it's not easy untuk you buat 5,000, 10,000 sebulan. Kalau diri you memang willing nak berubah, okay, sebenarnya sangat senang kalau you nak buat income. Okay, next. So ini antara beberapa, okay, ini antara perjalanan bersama dropship Whitekish I lah. Okay, diorang datang office, I invite diorang high tea. Kan, kita ajar secara berdepan, kita ajar secara one to one. Kita ajar secara training. Okay, next. Kita pergi, ni antara diorang datang dengan camp belajar. Kan. So I cakap tadi boleh datang office. Kalau you dah buat dropship Whitekish, you perlukan support yang lebih, you boleh datang. You boleh datang HQ. Okay, next. Okay, I nak tunjukkan you 3 level dalam dropship Whitekish, you kena faham. Ini adalah 3 level yang you kena tahu. Level pertama adalah super. Kalau you all nak take note, nak tulis, korang boleh tulis benda ni. Level pertama adalah super. Super ni adalah level yang paling bawah. Level yang paling rendah. Kalau you baru masuk, kita akan invite you, kita akan daftarkan you sebagai membership super. Alright? Commission you normally dalam RM10 untuk satu order. Depend kepada package lah. Kalau package basic RM10. Kalau package yang advance, yang premium, you akan dapat RM20. Itu adalah super. So kita tunjuk beberapa result super. Boleh Amin? Ini adalah super. Dia macam korang yang baru masuk. Ready nak tengok? Komen ready sekejap. I nak tengok berapa ramai yang masih ada, yang masih fokus. Komen ready. Okay. Okay, you tengok Ini antara dropship super yang bagi dia punya komitmen. Dia baru masuk 17 hari. Sale dia RM1,900 dalam masa 17 hari. Nampak tak? Kan? Semua orang boleh buat duit. Kalau you betul-betul komitmen, you boleh capai apa you nak capai. Tanya kepada Guri kalau you tengok Guri Rami Mai binti Roni. 17 hari dia adalah super baru register. Macam korang lepas pada ni habis ke kelas ni, korang akan boleh terus pergi buat sale. Nanti kita akan highlightkan you punya result. Okay, next. Yang seterusnya, okay, ni 4 bulan punya result. Siapa rasa power? 4 bulan
Dia committed 4 bulan. You tengok dia punya sales. RM20,000. Dalam masa 4 bulan dia boleh buat RM20,000. Dia pun macam korang. Okay, first step masuk belajar welcoming. Lepas welcoming pergi masuk voice chat petang. Weekly Zoom. Buat tindakan. Pergi posting. Tengok hasil dia. Haziq. Nama dia Haziq. Abang Haziq. Dalam masa 4 bulan dia buat RM20,000, RM60. Power kan? Okay, next. Okay, ini 5 bulan. Nampak Apa yang membezakan seseorang tu adalah dia punya tindakan dia. Kalau you tengok tadi 4 bulan dia boleh buat RM20,000. Yang ni 5 bulan bagus. Dia masih lagi bagus. 5 bulan dia buat RM8,000. Kan? Kalau you all diberi pilihan nak 5 bulan RM8,000 ke nak 4 bulan RM20,000? Cuba komen. Korang nak yang mana? Nak 4 bulan RM20,000 ke nak 5 bulan RM8,000? Komen. Cuba komen nak yang mana? Fadira kata nak RM20,000. Okay, Izzat kata nak RM20,000. Nak RM20,000 kan? Okay. Kejap lagi I akan sharekan dekat you all. Apakah attitude orang yang berjaya? Okay. You nak buat 4 bulan RM20,000, no issue. Tak ada masalah. Kejap lagi I akan share macam mana attitude orang yang berjaya. I akan share dekat you. Okay, next. Selepas super, kita akan tunjukkan fighter punya result. Ini adalah level yang kedua. Tolong komen. Ini adalah level yang kedua. Level kedua ni adalah level fighter. Bila you dah buat sale RM20,000, RM8,000, kita akan invite you pada level yang kedua. Commission you akan naik. Tadi kalau kita tengok RM10 kan. Yang ni commission you akan naik kepada RM15. Dan commission you untuk package yang premium you akan naik kepada RM30. Apa yang specialnya bila you ada fighter ni, bila you diangkat sebagai fighter, you boleh ada anak team. Kejap lagi I tunjuk dekat you. Diorang punya result. Korang kena tunjuk. Korang kena fokus. Korang kena tengok besar-besar. Buka biji mata. Bila dia duduk fighter, dia terus fokus ada anak team. Korang tengok apa akan jadi dengan sale dia. Ready ke ready? Komen ready sikit. I nak tengok berapa ramai yang ready. Please komen. Bagi komitmen komen. Kan? Ready. Rugilah korang tak guna senjata paling hebat ni. Senjata paling hebat dekat fighter ni bukanlah commission yang meningkat. Tidak. Senjata paling hebat bila you berada pada level yang fighter ni, korang kena ada anak team. Anak team korang pula bukan korang yang training. HQ yang training. Korang tinggal recruit and then bawa masuk HQ punya training. Bila dia buat sale, korang akan dapat keuntungan. Anak buah team korang buat sale, okay, korang akan dapat keuntungan. Setiap satu order anak team you akan dapat untung RM5. Siapa suka kalau dia ada anak buah buat sale, setiap order daripada anak buah you makan RM5. Ada yang suka ke tak? Ke tak suka? Kalau I diberi pilihan, you akan dapat fighter ni. Aku recruit ramai-ramai. Aku hantar dekat HQ training. Kan, diorang buat duit, aku buat duit. Diorang buat duit, aku buat duit. Okay, jom kita tengok. Ni yang baru register fighter ni yang baru. 6 bulan. Nur Syahidah. Korang tengok dia punya sale. Beza tak dengan super tadi? Kan? Kalau korang tengok super tadi level RM20,000. Level berapa? RM1,000. RM8,000. Korang tengok bila dia naik fighter. Bila dia start main anak team. Tengok apa jadi dengan sale dia. Sale dia RM88,950 dalam masa 6 bulan. You bayangkan kalau you betul-betul letakkan diri you komitmen belajar buat tindakan, inilah hasil yang you akan dapat. Pecahkan. You duduk sekarang, siapa yang super, korang yang pada level super ni, pecahkan dulu paling kurang pun RM5,000 sebulan sales.
Korang pecah 5,000, kita tengok you punya komitmen bagus, kita akan naik ke level you pergi fighter. Bila you duduk fighter, jangan selesa. Recruit cepat-cepat, buat gila-gila. Okay ke okay? Okay, next. 11 bulan. Tengok sale dia. Bozi. Tengok sale dia. RM127,025. Duduk fighter je weh. Kan, dalam masa 11 bulan duduk fighter je. RM127,000 kot. Kalau korang tak tengok, tak buka mata, tak tahulah. Okay. Masih bekerja Bozi masih bekerja. Alright, next. 12 bulan. Hidayu, RM286,400. Duduk fighter. Gila ke gila? Bila duduk dah fighter ni, sale diorang bukan main. Sale diorang bukan calang-calang lagi dah. Sebab diorang ada anak-anak team. Diorang boleh ada anak-anak team. Diorang ada komisen yang lebih besar. Diorang boleh ada diorang punya sales team diorang sendiri. Ada yang boleh bermain dengan Facebook ads sendiri. Ada yang bermain dengan Shopee ads sendiri. Dia dah start ada duit untuk spending. Sebab tu you kena fight untuk berada pada level fighter. Okay, jom kita pergi pada level yang ketiga. Level ketiga ni, ada lagi fighter. Ada satu lagi. Okay, 12 bulan Muhammad Ridwan masih bekerja juga. I happy lah. Kan, orang yang bekerja boleh buat RM337,000 dalam masa 12 bulan. Kau rasa diorang ni hebat ke sebelum ni? Sama macam korang. Daripada kosong, masuk belajar, tak tahu apa-apa, tak tahu macam mana nak buat. Tapi setiap kali kelas, setiap hari voice chat, diorang tak pernah miss. Diorang akan masuk, diorang akan belajar, diorang akan dengar. 12 bulan diorang boleh buat, tengok Muhammad Ridwan boleh buat RM337,000. Dah dekat jutawan dah ni. Dah orang kata kalau jutawan ni insyaAllah tahun depan dia dah boleh jutawan dah ni. Kalau sale dia meningkat 3 kali ganda tahun depan, dia adalah salah seorang jutawan yang I bina. Okay, next. Okay, ini adalah level yang ketiga. Level ketiga adalah level hero. Hero ni by invitation. Okay, kita takkan pilih semua hero. Sebab hero ni adalah being guided of me dan juga Siti Jamumon. Kita akan lebih dekat. Kita akan ada satu private group di mana I akan always dengar. Okay, you akan ada sesi dengan Cam. I akan ada sesi dengan you in private coaching. I ada one-to-one coaching dengan you. Ini adalah hero. Tak payah cakap lah result diorang kalau dah dapat one-to-one tu memang lagi gila lah. Ini adalah level-level yang I dah bina jutawan. Okay, commission diorang double. Kalau tadi fighter 15 kan, diorang punya commission 25. Kalau tanya kenapa commission diorang ni besar? Of course lah besar. Diorang spend marketing. Diorang kena handle team yang ramai. Diorang handle 2 level. Diorang kena handle fighter. Diorang kena handle super. Diorang akan handle 2 level. Okay, kalau macam fighter tadi, you just ada 1 level. Tetapi hero ni, dia dah start ada 2 level. Maksudnya, fighter buat duit pun dia dapat commission. Super buat duit pun dia dapat commission. Kan? Ibarat macam dia mak, dia dah beranak anak yang ramai. Anak yang ramai ni dah bagi duit dekat dia setiap bulan. Ini adalah hero. Okay, jom kita tengok. Kita highlightkan 3 result hero. Syaza Melia, umur 21 tahun. Masih student, belajar. Sale dia dalam masa 12 bulan RM578,000. 12 bulan setengah juta sale dia. 578,000 dalam masa 12 bulan. I kenal dia waktu mula-mula dulu kan.
dia ni sebenarnya tak pandai pun bisnes. Satu, tak pandai bisnes. Kedua, tak minat bisnes. Dia terjebak dalam bisnes pun sebab mak dia yang hantar dia suruh join dropship YT. Mak dia kata, mak tengok ni YT Jamu Mall tu ada buka dropship, kau join lah. Join, terjebak. Kan? Tapi because of dia ada komitmen. Itu yang I sangat salute lah. Dia boleh belajar, ada komitmen, dia boleh arrangekan dia punya jadual masa, dia ada komitmen, that's why dia boleh buat 578,000 dalam masa 12 bulan. Berikan tepukan yang paling hebat untuk Syazamilia. Okay, next. Yang kedua, kita ada Elina. Ini adalah hero Elina dalam masa 12 bulan. Dia adalah one of the jutawan yang I dah bina. Sale dia dalam masa 12 bulan 1.4 juta. Dengar baik-baik, dalam masa 12 bulan, sale dia 1.4 juta. You jangan rasa macam, bolehkah aku capai tahap juta-juta ni? Kalau you tak biasa fikir tahap juta-juta, dalam kepala you sekarang masih lagi pada level yang bolehkah aku capai juta? Jangan. You terus cakap dalam kepala you, yes, aku boleh. Yes, aku boleh capai. Aku pasti capai juta. Aku jutawan. Okay, pecahkan dalam otak you ni. Right. Tahniah kepada Elina, 1.4 juta dalam masa 12 bulan. Okay, next. Yang seterusnya. Kita ada Nick. Ni pun antara yang sangat powerful. Tadi adalah Elina tu, I share sikit. Back balik kejap. Suri rumah. Suri rumah I tadi ramai yang cakap suri rumah. Dia pun suri rumah. Kan? Sebelum ni pernah meniaga. Jual jadi stokis rasanya. Jual jadi stokis pada orang. Buat 10,000 pun tak capai sebulan. I kira sale figure pun tak kira sebelum ni. Kan? Tapi jadi stokis, habis duit, beli produk. Lala, I cakap dengan dia, Elina, you stop, you focus white cash. Tengok sale dia, boom, 1.4 juta. Dia dengar cakap, point dia dekat sini adalah dengar cakap. Orang yang berjaya adalah orang yang dengar cakap. Okay? Kalau you belajar, you dengar, and out you tak buat tindakan, and then bila Cam cakap, you tak nak dengar cakap, itu memang, itulah masanya yang you akan jatuh. Okay, next. Siti Zakiah 1.5 juta dalam masa 12 bulan. 1.5 juta weh. I doakan diorang ni tahun depan diorang break double at least. Diorang break double, paling kurang pun diorang buat 3 juta sebulan. Amin 3 juta sebulan. 3 juta setahun I nak tengok tahun depan. Siapa dekat sini yang tengok result yang I share ni, dia rasa macam terbakar lah. Aku memang nak buat gila-gila lah. Terbakar. Aku nak jadi jutawan macam diorang lah. Aku nak berada pada level diorang lah. Siapa yang nak? Komen sikit. Siapa yang rasa nak buat sungguh-sungguh? Terbakar. Terbakar. Saya nak level macam tu juga. Sangat terbakar. Semua orang boleh dapat apa yang you nak. Okay? You nak duduk level ni pun boleh. Aku nak jadi jutawan, Fredrika kata. Terbakar nak jadi juga jutawan. That's why I start je White Kish ni. I terus letakkan jutawan White Kish. I terus letakkan aku jutawan. Sebab I tak nak bina orang yang level biasa. I cakap dengan you, I dah multi jutawan. I boleh buat 10 juta. Takkan I tak boleh bina you nak buat 1 juta. Kan? Kalau I tak boleh bina you buat 1 juta, bermaksud I ni orang paling loser lah I rasa. Jalan direction tu I dah lalui. Macam mana nak buat 1 juta sebulan? I dah buat 1 juta sebulan. Takkan I tak boleh nak ajar you buat 1 juta setahun? Ilmu tu dah ada. Tinggal you nak ataupun tak. Now I tanya dengan you. You betul-betul nak ke tidak?
Kalau you dibimbing, you diberi ilmu, adakah you betul-betul nak? Kan? Ramai orang dia cakap nak je. Dalam kelas kejap lagi dia betul dia nak, tapi habis kelas kejap lagi, sekarang dia panas terbakar, kejap lagi dia sejuk. Kan? Orang kata apa? Hangat-hangat tak ayam. Siapa yang serius nak? I nak tanya. I betul-betul nak tengok orang yang betul-betul serius. I tak nak sekadar nak. I nak orang yang betul-betul serius nak. Tolong komen. Serius nak. Okay, I akan tunjukkan jalan. Baby step. Macam mana you nak start? Okay, I akan tunjukkan. Alright, ramai yang serius nak. Okay, jom. Ready? The first step yang I nak you buat adalah, okay, ini adalah 10 karakter yang you kena kenal dulu. Kenapa diorang ni berjaya? Kenapa yang membezakan diorang ni berjaya dengan orang yang tak berjaya? Ramai I cakap dengan you, 20,000 lebih dropship yang mendaftar. Kenapa hanya berapa ribu je yang berjaya? Kenapa? Kenapa ramai lagi yang belum berjaya? Yang pertama, dengar dan tulis. Yang pertama sebab dia ada clear big why. Okay, macam I cakap tadi, bila you nak buat bisnes, apa yang you nak? Contoh you cakap you nak jadi jutawan, you fight gila-gila sampai you jadi jutawan. Okay, you gila-gila jadi jutawan. You nak, selagi aku tak capai jadi jutawan, selagi tu aku takkan give up. Selagi aku tak capai apakah aku nak, selagi tu aku duduk kat sini belajar dengan Tuan Nizam, belajar dengan camp yang ada, belajar dengan Siti. Macam mana aku nak capai jadi jutawan? Jangan lose focus. Bila you ada big why, jangan lose focus. Okay, hari ni buat produk lain. Bila dah give up, tak ada sale, pergi buat produk lain. Bila dah tak ada, dah give up pula dengan produk tu, pergi buat servis. Bila dah give up pula dengan produk bisnes, pergi pula bekerja. Don't lose focus, sayang. I cakap dengan you nak berjaya, jangan lose focus. You kena laser focus. You kena really ada clear big why you. Alright? Yang pertama, clear big why. Yang kedua, commitment. Please, bagi 200% commitment, not 100%. Okay, bagi 200% commitment. Jangan cakap sekadar cakap, jangan cakap sekadar orang kata you cakap ya, you cakap nak, tapi sebenarnya itu hanya mulut, bukan daripada hati you. Kebanyakan I tengok dropship yang gagal ataupun dropship yang dah naik dan gagal because dia cakap dia ada komitmen, sebenarnya tak buat. Dia cakap dia buat tapi sebenarnya tidak. So you really kena ada komitmen. Kalau contoh you belajar kata buat marketing, kena buat posting satu hari 100, pergi buat. Jangan bagi alasan. Kalau you kena, kalau account you kena block ke apa, pergi cepat-cepat cari, pergi cepat-cepat tukar. Macam I cakap dengan you, kalau orang yang betul-betul nak, dia takkan pandang masalah yang ada depan mata. Kan? Dia akan cepat-cepat cari jalan. That's a commitment. Yang ketiga, be brave, berani. Ini I always ingat my mentor pesan. Orang yang berjaya adalah orang yang berani. Orang yang tak berjaya adalah orang yang takut. Okay? What the worst can happen? Apa benda yang paling teruk akan berlaku kalau you berani? Contohlah, let's say you berani keluar duit 1,000 untuk marketing. What the worst can happen? Yes, kalau benda tu tak menjadi, duit you akan habis. Tapi adakah you akan miskin? You jatuh, you bangunlah balik. Ibarat orang kanak-kanak, dia nak berlari, dia nak berjalan, dia nak berlari. Mula-mula apa? Dia akan jatuh, bangun, jatuh, bangun, jatuh, bangun. Betul tak? Setuju tak saya cakap? Kan, sebelum dia boleh berlari, sebelum dia nak boleh berjalan, dia akan jatuh. What the worst can happen? Apa yang paling teruk sangat akan berlaku kalau you habis duit? Kalau you gagal? You jatuh, you bangkit. You jatuh, you bangkit. Itulah berani. Kegagalan yang I lalui sepanjang I punya bisnes sangat banyak kalau I nak listkan. Tapi I tak pernah give up.
I stand, I bangun, I buat. That's my character. Okay. Yang keempat adalah never give a reason. Jangan bagi alasan. Ramai orang suka bagi alasan. Bila cakap kan, kau pergilah buat posting. Alah, akaun Facebook saya kena block. Saya tak tahu. Saya pergi buat posting tak ada pun orang komen. Saya buat posting tak ada orang lead. Kan? Saya malulah nak buat posting. Nanti kawan-kawan saya cakap apa. Saya busy lah. Tak ada masa duduk kat rumah dengan anak-anak. Macam mana saya nak pergi buat posting. Alasan membunuh Ingat pesan I tulis alasan membunuh. Never give a reason. Jangan bagi alasan. Yang kelima adalah responsible. Bertanggungjawab dengan apa yang you buat. Bertanggungjawab dengan apa yang you buat bermaksud, let's say contoh kalau you ada anak team, bertanggungjawab dengan anak team you. Kalau I tak bertanggungjawab dengan you, you takkan berada dekat dalam ni. I tahu you nakkan sesuatu. I tahu you nakkan perubahan hidup. That's why I spend my time pagi ni untuk bercakap dengan you. Please responsible. Kalau you ada anak team, pastikan anak team you ni sukses. Unless kalau dia memang tak nak sukses. Unless kalau dia memang banyak bagi alasan. Unless kalau you dah tolong macam-macam benda dan dia memang tak nak. Itu is okay. Tapi kalau you as a leader, you sendiri tak bertanggungjawab dengan apa yang you buat. You tak responsible dengan apa yang you buat. Susah untuk you naik. Okay. Right. Yang keenam, growth. Peningkatan. Pastikan you ada peningkatan. Even setiap hari. Ini adalah berbalik kepada kesyukuran. Hari ni kita buat sales 10. Alhamdulillah, syukur ya Allah kau bagi aku sales 10. Besok aku kena pastikan aku buat paling kurang pun 12. Lusa aku kena pastikan aku paling kurang pun 15. Adakan peningkatan. Setiap bulan. Okay, katakan sale you 5,000. Bulan depan jangan turun 5,000. Pastikan ada growth. Business. Okay. You bergantung kepada growth. Okay. Turun naik is normal. Tapi adakah you naik untuk bulan ni? Adakah you naik untuk tahun ni? Atau you jatuh? Okay, let's say contoh kalau you tengok tadi sale hero-hero tadi semua dah 1.5 juta, 1.4 juta. Ingat diorang tak ada cabaran. Diorang ada cabaran. Diorang ada masa sale diorang jatuh, ada masa sale diorang naik. Tapi inilah karakter yang akan buatkan diorang tahun depan akan lebih bersedia dan diorang akan buat sale double paling kurang. Kalau diorang adalah sale diorang tahun ni 1.5, tahun depan you tengok balik sale diorang 500,000, itu adalah karakter orang yang loser. Sebab dia sangat tak pentingkan growth. Dia tak kisah dengan apa yang dia ada, dia tak kisah dengan apa yang dia dapat. Okay. Yang ketujuh, knowledgeable. Belajar. You kena ada ilmu ni sangat penting. Okay. Kalau korang nak upgrade you punya diri, ilmu je yang boleh upgrade you punya diri. You kena ada knowledgeable. That's why you kena spend time. Kalau orang ajak you pergi masuk voice chat, pergilah masuk. I ada dropship yang dia spend time masa dia cakap you 2 minggu, 3 minggu dia belajar je. Lepas pada tu tiba-tiba sale dia boom. Dia buat tindakan. Of course setiap hari dia belajar, dia buat tindakan. Tapi sale dia tak banyak lah. Kadang ada, kadang tak ada. Tapi dia konsisten masukkan diri dia dengan ilmu. Bila everyday you masukkan diri you dengan ilmu, knowledge you kuat, knowledge you banyak, okay, you punya tindakan pun akan berbeza, you punya result pun akan berbeza. Apa yang membezakan I dengan apa yang membezakan orang yang buat 1 juta setahun dengan orang yang buat 10 juta setahun? Ilmu. Takat mana yang dia tahu. Okay, faham Right. Perseverance. Okay, yang ke-8. Prepare diri you.
Preservekan diri you. You kena readykan diri you. Reservekan diri you. Okay? Jangan ada alasan yang aku tak boleh lah, aku tak ada masa. Aku dah commit dah ni, aku dah join dropship. Tapi aku tak ada masa nak buat. Lebih baik you tak bayar, lebih baik you tak bayar register. You buat je dengan diri you apa yang you buat sebelum ni. You kerja. Kenapa you sibuk nak jadi dropship kalau you tak boleh commit? Kan? Kenapa you tak boleh? Of course, you nak sesuatu, you akan buat sesuatu. You akan doing. You akan, macam I punya hero, normally diorang akan jadualkan diri diorang. Diorang pun banyak kerja. Kan? Macam suri rumah, korang suri rumah. Bukan korang tak ada kerja dengan husband lagi, dengan anak-anak lagi. Nak ambil anak, nak uruskan anak sekolah. Korang ada. Korang pun ada kerja, I faham. Tapi jadualkan diri korang. Okay, boleh ke boleh? I ada 2 lagi ni, nak habis. Boleh? Okay, I sambung sikit lagi. Yang ke-9 adalah learning. Learning pun belajar. Tadi knowledgeable. Okay, inputkan diri you dengan knowledge ni, you belajar. Learning ni more to, you jangan sekadar mengharap apa yang you belajar daripada HQ. You sendiri kena belajar sendiri. Okay. I ni kalau harapkan 100% daripada ritual, I takkan berada pada level sekarang. I takkan bagi alasan. I tak pandai Facebook ad. I pergi cari orang yang boleh mengajar I Facebook ad. Baru-baru ni I cakap dengan you, I start explore tentang Shopee. Sebelum ni I tengok ada a few I punya dropship yang berjaya dengan Shopee. I pergi belajar. I cari YouTube. Pergi buka dekat YouTube. Banyak sekarang ni platform-platform untuk you belajar. Kan? Cara buat duit dengan Shopee. Cara buat marketing dengan Shopee. Cara daftar akaun Shopee. Cara buat Facebook ad. Cara buat copywriting. Cara buat posting yang betul. Semua ada dekat YouTube. So, I cakap you, apa alasan you untuk belajar? Apa alasan untuk belajar? Sepatutnya you tak boleh bagi alasan untuk belajar. Setuju tak cakap? Kan? Okay. The last thing. Apa yang you buat adalah you nak bagi inspirasi pada orang-orang sekeliling you. You pegang kata-kata ni. You nak buat yang terbaik untuk keluarga you. You nak buat terbaik untuk husband you. You nak jadi hero. Siapa sini yang nak jadi hero? Of course dia nak jadi hero, probably mungkin dia nak jadi hero dekat keluarga dia. Dia nak jadi hero untuk family dia. Dia nak jadi hero untuk husband dia. Dia nak jadi hero untuk ayah dia. Dia nak jadi hero untuk orang-orang sekeliling dia. Dia nak jadi hero untuk anak-anak tim dia. Siapa yang nak jadi hero? Inilah dia, inspiration. You kena jadi inspirasi pada orang lain. Ini adalah 10 karakter orang yang berjaya yang I sendiri observe, I sendiri lihat based on journey my dropship. Inilah diorang. So kalau you betul-betul nak berjaya, you kena pegang 10 karakter of success ni. Dapat sesuatu, belajar sesuatu, tolong komen. Tolong komen siapa yang dapat. Siapa yang tak dapat sesuatu, tulis dia tak dapat. Siapa yang rasa pagi ni dia tak belajar apa-apa, tulis saya tak belajar apa-apa. It's okay. Kan, tulis. Kan. Dapat sesuatu, dapat belajar banyak. Okay. Alright, good. Okay, next. I nak share based on my character lah. Ini I always share juga dengan I punya dropship. Probably I dengan macam I cakap tadi, mostly guru sangat nampak potensi anak buah dia. Tapi anak buah dia normally tak nampak potensi dia sendiri. So I pada 2000, I dah start join 2015. Dia nak baca tapi macam tak nampak kan. Sebab kecil kan. Okay, tak apa. I baca kan. Ini antara 5 point yang my mentor cakap, ini adalah diri I.
Okay, I baca you all. Jangan sentap kalau baca ni. Ini Khairul Nizam. Dia adalah anak didik saya yang merupakan seorang OKU sejak kecil. Dia juga merupakan ahli usahawan eksklusif Titanium Premier yang dibimbing secara khusus dan dekat oleh saya sejak 3 tahun lalu. Kini dia baru sampai ke Perth Australia untuk perjumpaan 2 orang sekali. 2 bulan sekali mentoring usahawan Titanium Premier yang akan bermula pada 8 hingga 10 Mac 2017. Ini gambar dia di hadapan hotel tempat kami bakal meeting nanti. Nak ceritanya adalah ada orang komen bertuahnya Nizam. Mungkin ya Nizam bertuah. Jualan dia beberapa ratus ribu ringgit sebulan dan Alhamdulillah baru-baru ni dia mengasaskan jamumall.com, platform untuk usahawan memasarkan produk baru lagi 2017 ni I build Jamumall. Point saya adalah Nizam bukan bertuah hanya menghadapkan kepada tuah. Dia seorang yang gigih walaupun hanya menggerakkan 3 jari. Tapi dan bersyukur atas sokongan ibu, ayah, adik-beradik dia yang membantu untuk dia bergerak. Anda rasa Nizam hanya menunggu tuah datang ketuk pintu rumah dia? Nizam hanya sekolah sehingga darjah 6 sahaja. Hanya 3 jari dia mampu digerakkan, menyebabkan beliau cuba membantu keluarga dengan pelbagai cara sehingga aktif berbisnes secara online. Percayalah, tuah tidak datang begitu sahaja. Bak kata pepatah, yang bulat tidak akan datang bergolek, yang pipit tidak akan datang melayang. Sepanjang saya berpeluang coach beliau, saya dapati Nizam mempunyai ciri-ciri dan karakter kental usahawan yang menjadikan dia berjaya dan insya-Allah akan lebih berjaya. Ini ciri-cirinya. Dengar baik-baik. Ciri-ciri ni yang korang kena absorb. Ciri-ciri ni yang korang kena tanamkan dalam diri you. You kena ada ciri-ciri ni. Yang pertama, kegigihan beliau untuk capai apa yang beliau inginkan. Ramai orang lain yang lengkap kaki tangan pun tidak segigih dia. Yang kedua, tiada alasan untuk bertindak. Walaupun pasti akan cari jalan. Walaupun sebenarnya beliau tahu dia tidak mampu berjalan. Yang ketiga, never say no. Dia tidak akan berkata tidak. Bila dia buat keputusan mahu, dia lakukan sesuatu. Okay? Never say no. Kalau I cakap nak, I nak. Kalau I cakap nak, I akan cari jalan. Itu I punya karakter. Yang keempat, beliau sentiasa on time dalam sesi kami dan seorang yang fokus dengan apa yang dia mahu capai dan tidak ada masa sibuk dengan hal orang lain yang tidak ada kena-mengena dengan hidup dia. I sangat committed. I sangat on time. Yang kelima, beliau tidak mahu dilayan seperti beliau OKU. Walaupun beliau OKU sedangkan ramai orang sempurna mahu dilayan seperti mereka ni adalah OKU. Dan banyak lagi lah sikap-sikap yang ada pada beliau dan saya yakin insyaAllah beliau akan pergi jauh lagi 3 tahun memasuki tahun ketiga di bawah mentori Titanium Premier. Kalau you baca dispose pada 2017, waktu ni I hanya buat lebih kurang dalam 3 juta setahun. Tapi because I punya kegigihan, Alhamdulillah sekarang selepas 5 tahun 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, selepas 5 tahun I dah buat sekarang 10 juta. So kalau you betul-betul pegang apa yang I cakap ni, you probably akan nampak your journey, you punya perjalanan, apa yang you nak capai, you akan dapat. Okay. Right, next. So, ini adalah macam mana you nak mula. Okay. Baru masuk bahagian nak mula. Pada you all yang ada dekat dalam ni, okay, you all dah habis dah sesi dengan I. Probably you all adalah orang yang baru yang tak tahu macam mana nak start lagi. Macam mana nak mula. Ini adalah first step yang korang kena buat. Kalau korang adalah orang yang lama, ada anak-anak buah, okay, anak buah baru register, ini adalah first step yang korang kena suruh anak-anak korang buat. Pergi dekat sistem agent to you. Siapa dah mendaftar dengan agent to you? Yang dah dapat ID. Komen saya. Komen Dan. Komen Dan ni kat bawah nak tengok.
You all dah mendaftar, diorang dah ada ID, korang dah boleh login. Dan, okay. Yang mana yang boleh dapat ID untuk login, korang boleh dapatkan dengan leader korang. Korang mesej dengan siapa? Mesej balik dengan dia. Saya belum dapat ID. Saya belum register. Pastikan you dapat ID. Lepas you dah dapat ID, you pastikan you pergi dekat bahagian video. jamumall.com, agent2u.com.my/member. Admin boleh komenkan link tu letak dekat chat. Admin tolong komenkan link tu letak dekat chat. Okay. Tak, Camp Syam, itu bukan linknya. Link Jamu Mall. I nak you all copy, simpan. Agent to you punya link, please Cam, alert. Mana Cam? Okay, sekejap. Tunggu Cam tengah dapatkan link. Ini adalah first step. Korang masuk link tu. Okay. Link dah ada. Korang boleh copy simpan nanti. So nanti bila korang login, korang klik je link tu dan dia akan terus bawa dekat bahagian video. Habiskan video yang ada. Boleh janji dengan I, habiskan video yang ada. Okay, macam mana Has buat dropship White Cage. Welcoming. Siti akan explain tentang produk. Explain tentang cara closing. Explain cara marketing. Semua dah ada dekat dalam video ni. 3 step dekat bawah. Okay. So, lepas habis step ni, korang kena start buat tindakan. Alright? Korang kena start buat tindakan. Belajar dan terus buat. Jangan belajar dan simpan. Orang yang berjaya adalah tindakannya fantas. Cepat. You cepat. Fast action, fast result. Itu je point dia. Slow action, no result. Plus fast action, fast result. Slow action, no result. Banyak kali saya cakap. Okay. The last point. Fokus masing-masing. Okay. Boleh fokus? Ready? The last point. I nak korang yang semua yang baru-baru masuk dekat Telegram Jutawan White Cage. Sebab dekat dalam ni, kita akan kumpulkan semua dropship yang ada. Kita akan buat training setiap hari pukul 4 petang. Dan pagi kita akan ada kita akan ada morning booster pukul 10 pagi. Setiap hari. Secara voice chat, korang boleh masuk. Okay, probably pagi korang dalam kereta ke apa ke boleh dengar voice chat. And then petang pukul 4 petang kita ada sesi bersama dengan Cam, bersama dengan dropship yang berjaya. Kita ada sesi pagi dan juga petang. Okay, itu adalah link je. Korang yang baru boleh terus masuk Yang baru boleh terus masuk dekat dalam link tu. Okay, dapat. Siapa dapat? Komen dapat dulu. Okay, Amin tutup slide. Dapat? Sudah masuk, dapat. Okay. Yang dapat, yang dah masuk, lepas pada ni habis je sesi, boleh komen dekat bawah tu. Boleh komen dekat dalam grup Telegram kita, saya baru. Okay, komen saya baru. Alright, so I think itu sahaja untuk sesi hari ni. I doakan you dapat sesuatu. I doakan at least lah secara kita dah secara Zoom pukul 11 tadi kita start, sekarang dah 12.55 dekat pukul 1 dah. Almost 2 hours. Okay, I hope sesi almost 2 hours ni dapat memberikan satu inspirasi dan satu semangat untuk you all untuk bangkit, untuk buat tindakan, ubah nasib diri you, ubah nasib family you dan buat yang terbaik. Okay, insyaAllah nanti kita jumpa dalam sesi weekly Zoom setiap hari Jumaat. You all akan ada jadual nanti you all probably boleh minta dengan leader jadual. Korang ada jadual. Adik I punya dropship, dia kata apa tau? Dia kata join dropship White Cage ni, dropship yang paling busy sekali I pernah join. Sebab pagi, petang ada jadual and then weekly Zoom ada jadual. Kalau korang betul-betul committed, I cakap dengan you, memang you akan cepat naik. Terlalu banyak input yang I bagi. Walaupun sesi tu berulang-ulang, probably mungkin ada yang join dekat dalam ni dah pernah dengar I punya story dan dengar lagi.
Dia akan buatkan kan, orang kata repeatable tu is the mother of success. You repeat, you akan sukses dengan cepat. Betul ke betul? Betul Apa-apa pun, I doa semua yang ada dekat dalam ni, yang masih committed, yang habiskan I punya sesi pada hari ni, I sangat-sangat doakan sebagai seorang guru, I nak tengok you all berjaya, I nak tengok you all sukses, I nak tengok you all dapat ubah nasib diri you, I nak tengok you capai apa yang you nak. Probably kalau you ada hutang sekeliling pinggang ataupun you ada hutang yang banyak, I nak you cepat-cepat dapat selesaikan. I nak you hidup dalam keadaan yang gembira dengan family, dengan mak, dengan ayah you, atau mungkin dengan husband you, dengan anak-anak you. I nak you gembira dan you diberkati setiap hari. Alright? InsyaAllah kita jumpa lagi dalam grup Jutawan Ikish. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I pass to Cam sekejap dan kita habiskan sesi pada hari ini. Thank you so much. Bye. Hai. Assalamualaikum semua. Okey, kita dah selesai sesi session pada ini. So, saya akan harap you all clear apa yang Tuan Nizam inform tu. So, take note, cepat-cepat masuk join group Telegram Jutawan Ikish dengan sistem kita. Yang mana guna register, sila masuk join Telegram tu and then minta user korang register. Dan sensor pada link tu sila masuk lah. Right, jangan lupa kita ada sesi petang ni bersama kita punya showcase result hari ni dengan Cam. And then Jumaat ni kita ikhlas juga. Kita invite doktor sini. Right, itu sahaja setakat hari ini. Terima kasih kepada semua yang akan komitmen. Jumpa you all. Sesi akan datang. Right, Assalamualaikum semua. Sama-sama.